Okay, so electric flux density D dia adalah berkaitan dengan electric field voltmeter. So kita kena cari apakah hubungan D dengan E. Okay, apakah hubungan D dengan E? Sebab kedua-dua adalah menggambarkan medan elektrik. So electric field is in voltmeter seperti yang cikgu terangkan, cikgu repeat. So D adalah dalam kolom per meter square. So dia ada meter square di belakang. Okay, so bila dia ada meter square di belakang, dia adalah electric field, iaitu electric flux density, yang bila dia pass through satu surface. Okay, bila dia pass through certain surface. Okay, so contohnya ini adalah kita punya charge Q. Ada satu surface di sini. Saya ambil sepihan daripada kita punya bulatan. Contohnya di soal bulatan, saya ambil satu sepihan di sini. Okay. So di sepihan ni, so charge Q ni dia akan keluarkan satu flux menembusi satu surface. Okay, berapakah flux density? So masa itu kita guna flux density per surface area. So the electric flux density per luas permukaan ini berapa? Okay, berapa dia tak sama dengan bila kita calculate electric field. Okay, electric field tak ada surface ini. Kita nak tahu bila kita letak satu surface ini berapa garisan yang menembusinya. Okay, so ceritanya ialah D, tulis D adalah berapa flux ataupun garisan lah. Senang bagi anda ingat garisan flux. Sebenarnya dia bukan garisan lah. Ini hanya simili dengan metafor. Berapa garisan flux yang menembusi luas permukaan tertentu. Okay, so bila saya ada satu luas permukaan, flux menembusinya berapa flux menembusi luas permukaan S. Okay, berapa flux menembusi luas permukaan S. So balik kepada yang persamaan ini tadi. Okay, flux adalah sama dengan, kalau kita tahu electric field yang keluar daripada luas permukaan ni, maka kita tahu berapa jumlah flux. Okay, berapa jumlah flux. Ini pun secara tidak langsung memberikan jawapan Q di dalam. Okay, jawapannya ialah sama dengan Q. Okay, kalau anda ada sebiji charge yang ditutup dengan satu luas permukaan, apakah flux yang melalui luas permukaan ini? Okay, so tahu electric field, dapatkan luas permukaan. So kamera ini actually memberi kita luas permukaan. Okay, kalau anda tahu luas permukaan ini, berapa electric field yang melalui luas permukaan itu, maka kita tahu di dalamnya ialah Q. Okay, so electric flux tadi adalah sama dengan electric flux density D sama dengan electric flux. Yang ini menembusi luas permukaan. Flux menembusi luas permukaan. Okay, so sama dengan flux bagi dengan luas permukaan kita punya sphere. Ini adalah rumus luas permukaan untuk sphere. Apakah arah? Arah ialah arah
R. Kenapa R? R adalah keluar daripada kita punya jejari. So R is the radius. Sebab tu dia adalah arah R. Menunjuk ke keluar. So arah R. Okay, so baru cikgu kata tadi flux adalah sama dengan Q, maka D sama dengan flux bahagi dengan 4 pi R square. Okay, arah R maka sama dengan Q bahagi dengan Q tertanda di sini 4 pi R square. So daripada persamaan ini, cuba anda bayangkan ataupun compare dengan rumus untuk E. E pun sama dengan Q hilang satu Q 4 pi epsilon naught R square R hat. Apakah perbezaan di sini? Q ada, Q ada. Unit vector ada, unit vector ada. 4 ada, 4 ada. Pi ada, pi ada. R square, distance square ada, R square, distance square ada. Rupa-rupanya ada E0 di sini untuk electric field. So, hubungan D dengan E dibezakan dengan satu nilai epsilon naught. Okay, iaitu material yang memainkan peranan permittivity of satu bahan. Okay, so pendek ceritanya ialah E is related to D only by a constant epsilon naught bahan. Okay, so untuk lebih memudahkan anda ingat adalah pergi ke peta minda. Kita ada electric flux density D is equal to epsilon E. Ini adalah dia punya permittivity. Okay, epsilon naught sepatutnya adalah epsilon sahaja sama dengan epsilon naught epsilon R, iaitu epsilon R adalah relative permittivity, epsilon naught adalah permittivity of free space. Ini adalah permittivity saja, permittivity datang dari perkataan permit, minta permit daripada polis untuk rentas negeri. So permittivity epsilon. So sepatutnya persamaan adalah T sama dengan epsilon E. So bila kita punya case sentiasa deal dengan udara, okay, so udara epsilon R ni sentiasa adalah sama dengan 1. That's why epsilon naught multiplied by 1 sama dengan epsilon naught. That's why epsilon sama dengan epsilon naught. That's why your equation becomes like this bagi udara. Alright. Okay. So ini adalah hubungan D dengan E. Bahasa kampungnya ialah D adalah electric field dalam bahan, sesuatu bahan. E adalah electric field secara theoretical, secara teori sahaja, iaitu dia wujud dari segi matematik sahaja. Kenapa? Sebab kita di dunia ini
anda mesti berada di dalam something. Okay, anda mesti berada di dalam something. So electric field mesti berada di dalam something. Sometimes dia mesti berada dalam something, sama ada dia berada di dalam udara, dia berada di dalam satu bahan, dia berada di, it has to be in something. Okay, dalam dunia ini anda mesti berada di dalam something. The space pun tu, free space pun something. Okay, this is free space, dia adalah epsilon naught. So satu gambarannya lah, ini adalah anda main handphone. Setiap hari suka main handphone. Ini ada iPhone. So, kita tak mau pakai iPhone, kita pakai durian phone. Okay, ada durian phone di belakang. Durian phone 12. So dia mengeluarkan gelombang electric field. So electric field guna satu color baru, merambat. So this one free space dalam sesuatu bahan. Ini dia merambat melalui kepala anda juga. So dia ada some permittivity di dalam. Okay, dia ada some permittivity dalam. Mata ada permittivity-nya, mulut anda ada permittivity-nya, dia ada permittivity sendiri. So E adalah sentiasa electric field E ini adalah sentiasa di dalam bahan. So it has to be defined as D sentiasa digunakan. Okay, so bila anda ada E, anda boleh guna epsilon untuk dapatkan D. Bila anda ada D, you can get back E bila anda tahu epsilon. Okay, so ini adalah cerita hubungan di antara D dengan E. Okay, so example number 10. Determine D pada point of interest P 403, so 4 2 3 4 0 Y naik atas 3 1 2 3. Okay, so this is the point of interest P. Apakah D di P, okay, sekiranya anda ada sebiji charge dan satu line charge along the y-axis. Dia kata along maksudnya apa? Along the y-axis. So along the y-axis ini adalah keadaan di mana dia macam sentiasa berada di y along. Dia tak kata di mana start, mana stop. So it has to be from infinity, negative infinity to infinity. Okay, so kita ada dua case sekarang. Satu adalah point charge dengan dia punya nilai charge-nya. Ini nilai charge ya, nilai charge dengan line charge dengan ketumpatan. Point charge dengan nilainya, line charge dengan ketumpatannya. Okay, point charge tak ada ketumpatan, line charge surface sepadu ada ketumpatan. Ya, bezanya dekat situ. So you have to find hasil tambah D disebabkan oleh Q, ini adalah Q, DL disebabkan oleh line charge. Okay, macam mana buat? You have to add them together. So you have to find one by one. Apakah D pada titik tersebut? Apakah D pada titik disebut oleh line? So, apakah D pada titik tersebut untuk Q? Okay, so it's straightforward. Kenapa straightforward? Sebab kita tahu bahawa relationship between D and E is the same by epsilon naught. Okay, by epsilon naught. So kita hanya guna persamaan untuk E sahaja. Kita boleh guna persamaan E sahaja balik, guna persamaan lama, cuma tambah epsilon naught sahaja.
right? So Q dia punya rumus amnya adalah Q over 4 pi epsilon naught. Kalau adalah E, ini this is E. Q bagi 4 pi epsilon naught R distance square unit vector. Ini adalah E. Masukkan epsilon naught, buang, you get this one untuk point charge. Sama juga ini adalah untuk E, untuk line charge. Kita sudah ada rumus am. Balik tengok slide sebelum ini untuk rumus am. Epsilon naught, masukkan epsilon naught, ini adalah E, rho L 2 pi epsilon naught R unit vector. Okay, buang epsilon naught, tinggal rho L over 2 pi R arah R. Okay, ini adalah arah R, ini arah R besar. Apa bezanya? Okay, apa bezanya? So kita kena tengok direction ini sangat penting sekarang. Okay, kenapa direction sangat penting? Anda sudah dapat berjaya dia punya magnitude sekarang. No problem. Magnitude sangat senang. Rho L ganti rho L. Q ganti Q. 4 pi R square, anda boleh calculate dia punya distance dengan menggunakan theorem Pythagoras. Okay, so sekarang dia punya R sangat penting. Kenapa? Dia punya R sangat penting. Why? Cuba fikir sekejap, kenapa dia punya arah sekarang sangat penting? Arah sangat penting sekarang. Why? Cuba fikir. Okay, kenapa cikgu kata arah dia sangat penting adalah sebab bila kita tahu bahawa D di sini, di titik P ini adalah contribute by D disebabkan oleh line, D disebabkan oleh Q. Okay, so di sini kita kena add dua ni bersama. So in order to add dua benda ini bersama, kita kena make sure that kita punya vektor arah dia adalah betul. Okay, kita kena make sure arah dia adalah betul. So kita kena make sure untuk D disebabkan oleh Q. Okay, D disebabkan oleh Q sebab dia adalah negatif ni. Okay, dia adalah negatif. Okay, dia adalah negatif. Maka kita boleh dari segi common sense tahu bahawa pada kedudukan ini D disebabkan oleh Q adalah ke bawah, masuk ke dalam charge. So ke bawah maksudnya adalah terbalik daripada positif Z, maka dia adalah arah negatif Z. Okay, dari segi matematik macam mana pula kita nak check that this is correct? So kita kena guna apa yang kita belajar awal-awal tadi dalam bab ni, ialah kita kena dapatkan position vector. Okay, position vector dan dapatkan distance vector. Okay, so distance vector beritahu kita bahawa kita punya arah adalah negatif 3Z. Okay, negatif 3Z. Kenapa negatif 3? Okay, sebab di sini 1, 2, 3. Okay, so negatif 3Z. Apakah dia punya magnitude? Kuasa 2 dipunca kuasa 2 kan balik kepada 3. Okay, memang kita tahu dia punya distance is 3. Dari sini sampai ke sini distance is 3. So you nak susah-susah buat ni lagi, you get back number 3 also. Okay, dapatkan unit vector dia, atas bagi bawah, distance vector bahagi dengan unit vector, you get negative Z. Okay, so ini adalah untuk unit vector untuk DQ. Okay, so the whole chunk pergi ke sini. Depan hanya ganti nombor, Q ganti nombor 4 pi 3 kuasa 2 ganti nombor, you get this jawapan. Make sure the unit is correct as per kita punya common sense.
Okay, negatif Z. Macam mana pula dengan line? The same thing, kita dapatkan dia punya position vector. Position vector anda dapat daripada dia punya koordinat. Bukan susah-susah sangat. Ambil daripada dia punya koordinat, tolak sahaja, dapat X dengan Z. Okay, apakah common sense di sini? Kalau kita tengok gambar rajah ini, kita cuba buat satu mata dekat sini. Tengok dari sebelah Y. So, kalau tengok dari sebelah Y, kita boleh bayangkan is like this. Okay, so kita ada berapa? 4 dengan 3. So, kita boleh lukis 4, 1, 2, 3, 4 dengan 3. 1, 2, 3. Okay. Ini adalah kita punya titik P. Okay. So, ini adalah kita punya line. Infinite line. Ini kita punya titik P. So, kita check. Ini adalah kita punya X. Ini adalah kita punya Z. So, kita dapati bahawa is correct. 4 pergi sini. 3 naik ke atas. So, you get this. So, ini adalah sebenarnya kita punya distance vector yang dihasilkan di sini. Okay. So, distance vector yang kita hasilkan di sini adalah position vector untuk this one. Okay. Position vector adalah this one. So, you get 4x plus 3z bagi dengan dia punya distance magnitude 5. So you get answer for line dalam unit dalam arah x dengan z. Okay, dalam arah x dengan z. Okay, so ini adalah yang hijau ni adalah contribute by this one. Kita punya charge biru di sini adalah contribute by this one. Okay, so charge ini dia ada komponen X, Z. Yang line ini dia ada komponen X dengan Z juga. Okay, so common sense, anda compare totalnya. Ini adalah line. Ini adalah charge. Okay. So, charge hanya ada Z komponen. Line ada X dengan Z komponen. Bila dua-dua tambah, X tak ada orang nak tambah. Z ada dua orang nak ditambah. Common sense, Z tambah dengan Z. X tak ada orang kacau, maka Z bertambah. Okay, so you get final answer in X dengan Z. Okay, so it's easy. Next, kita pergi tengok Gauss Law pula. Apa itu Gauss Law? So, Gauss Law ini interesting. Gauss Law is an alternative formula untuk obtain electric flux density, okay, ataupun electric field intensity. T, E, intensity E, flux density T. So, kedua-dua adalah electric field. Satu adalah intensity, satu adalah density, satu ada T, satu ada E. D sama dengan bahan E. Okay, sentiasa ingat. Okay, so Gauss Law adalah cara untuk dapat T ataupun E menggunakan kaedah baru. Okay, dia menggunakan kaedah baru. So, ini kita tinggalkan dulu, maksudnya but only for symmetrical charge distribution. Okay, ini kita tinggalkan dulu. So, kita tengok apa maksudnya. Gauss Law mengatakan, definisi dia penting. Gauss Law mengatakan bahawa the outward flux density of T, D keluar, states that the outward density of T keluar through melalui
a closed surface, jangan peduli Gaussian surface sebab dia adalah nama dia Gauss. Okay, Carl Friedrich Gauss. So nama dia Gaussian surface. Dia panggil surface dia Gaussian. So kita forget about his name. Closed surface, masih ingat closed surface, permukaan tertutup. Namanya S adalah sama dengan charge di dalam permukaan tersebut. So, apa maksudnya? Gauss mengatakan bahawa D yang keluar melalui permukaan tersebut namanya S adalah sama dengan charge di dalam. Apa binatang ini lah anda fikir? Okay, apa binatang ini? So, anda mungkin satu hari baca ayat ni pun rasa macam apa binatang ini, crazy. So, untuk mengetahui dengan lebih lanjut dan mendalam berkenaan dengan maksud Gauss law, so kita kena buat beberapa lukisan yang bersifat simile and metaphor. So, yang nombor 10 adalah Gauss law. Okay, so kita tengok ayat dia lagi sekali. Ayat dia mengatakan bahawa the outward flux density of D keluar D melalui satu permukaan yang tertutup S adalah sama dengan Q di dalam. Okay, so buatlah satu gambar aja. Ini adalah satu meja. Okay, then di sini ada satu pinggang. Ada beberapa ulas durian. So, durian ini adalah kita punya charge sebenarnya. Okay, never mind. So, takut ada lalat datang, so kita cuba tutup dengan satu tudung saji. Tahu apa tudung saji? Takut ada lalat datang, so tudung saji. So, ini adalah tudung saji. Dan sebab durian ini dia sangat bau kan, so bau keluar, banyak bau keluar. Okay, so kita ada bau. Okay, so apa yang Gauss law mengatakan bahawa the outward flux D passing through surface S equals to the charge enclosed. Okay, so sekarang anda kena letak dia punya hidung. Yang ada blue hidung keluar. Bau sini. Pergi bau sini. Pergi bau sini. Okay. First time anda bau, mungkin anda rasa macam durian. Okay. Sebab ada orang bila dia terbau durian, dia tak tahu apa binatang tu, dia mungkin benda lain. Contohnya kalau tengok ni case ni, durian fruit forces evacuation after sting mistaken for gas leak. Okay, jadi gas leak. So if you hidu dekat satu tempat ni, anda mungkin fikir macam apa binatang ni.
So anda kena hidu sini pula. Bau hidu sini pula. Hidu sini sekeliling tudung saji. Sebab ni ditutup oleh tudung saji. Anda tak tahu apa di dalam. So ni bau sini benar. Selepas sekeliling bau, anda mungkin make satu conclusion that dalam adalah durian. Okay? Begitulah juga dengan kita punya equation ni. Okay? Kameran D.ds sama dengan Q enclosed. D.ds kameran tertutup sama dengan Q enclosed. Okay? So kameran tertutup D.ds is equivalent dengan Q enclosed. Okay, so kameran ini adalah luas permukaan. Luas permukaan apa? Luas permukaan kita punya tudung saji. Okay, luas permukaan tudung saji. So anda kena hidu sekeliling luas permukaan tudung saji tersebut. D adalah kita punya bau. Okay, ds luas permukaan kita punya tudung saji. Nanti by S juga. Q enclosed adalah kita punya durian. Okay, so Gauss law mengatakan bahawa sekiranya anda menghidu sekeliling satu permukaan tertutup, satu tudung saji yang tertutup, selepas menghidu ke sekeliling, that's why anda ada kamera hasil tambah semua tempat yang dihidu. Okay, kamera adalah hasil tambah semua tempat yang anda hidu. So Gauss law mengatakan bahawa sekiranya anda habis menghidu semua tempat di luar luas permukaan tudung saji S, bau yang dihidu, maka anda tahu bahawa di dalam ada durian. Okay, so this is the story about Gauss law. If you integrate apa yang keluar daripada kita punya closed surface melalui satu closed surface S, if you integrate the D passing through all the surface area of our Gaussian surface, then we know that inside punya charge berapa. Okay, so ini adalah Gauss law. You see this analogy, this simile metaphor beberapa kali sebelum anda boleh faham tentang apa berlaku sebenarnya. Okay, so basically that is the meaning of kita punya Gauss law. So ini adalah kita punya durian, tudung saji, bau, hidung. Okay, so basically I always kata ini kameran terhadap DS ini selalu adalah mencari luas permukaan. Jangan rasa macam nak bunuh diri, nak kamer ni. Luas permukaan sometimes soalan dia mungkin berbentuk satu luas permukaan yang mempunyai persamaan am. Contohnya satu bulatan, satu silinder, satu bongkar yang biasanya memang digunakan dalam kita punya case. Memang itu saja, tak ada case lain di mana kita sudah ada persamaan am untuk itu. Tak payahlah kami susah-susah. Okay, so itu maksudnya Gauss law. Okay, so Gauss law. Dalam Gauss law kita menggunakan satu kaedah dinamakan sebagai divergence theorem. Okay, divergence theorem. Divergence theorem mengatakan bahawa the total outward flux D through
melalui satu closed surface S adalah sama dengan volume integral of the divergence T. Okay, so cerita senangnya ialah kita tak mau susah-susah baca bahasa Inggeris ni, ialah bila kita kameran sesuatu yang ada telur surface, ni mesti ada closed surface, anda boleh tukar kameran ini kepada volume. Kenapa? Bayangkan satu closed surface adalah macam satu volume isi padu. Ini adalah permukaan tertutup. Actually is equivalent to isi padu. Line tertutup jadi permukaan. Permukaan tutup jadi isi padu. Okay, isi padu tak boleh nak tutup lagi lah. Tak ada benda yang boleh ditutup lagi lah. So dia dua saja. Line pergi ke permukaan, permukaan pergi ke isi padu. Okay, so bila anda ada satu keadaan di mana ada surface, closed surface integral of a surface, anda boleh tukar ke volume integral dengan menggantikan dalaman ni, iaitu T, di dot produkkan dengan satu segitiga ni. Segitiga ini dinamakan sebagai del operator. Del operator. Del. Ini adalah del operator ataupun Laplacian operator. Okay, so anda mungkin nak tengok balik apa itu del operator. Sebenarnya semua this chunk here, but we are not going to go into semua benda-benda ni, nanti ya sakit brain cell sakit brain cell nanti. Okay, so kita hanya tunjukkan kenapa kita nak buat ini saja. So konsep dia saja. So kita recap. Satu permukaan tertutup mesti ada telur di sini, boleh ditukar ke volume integral dengan multiply by satu del operator. Okay, del operator. Juga kita dapati bahawa, masih ingat, ini adalah Gauss law yang kita baru belajar 3 saat lalu. D.ds kameran permukaan tertutup D terhadap permukaan S adalah sama dengan Q yang ada di dalam tersebut. Okay, ini adalah Gauss law. Juga dibaca beberapa tahun lalu, bukan beberapa tahun lalu, beberapa slide yang sebelum ni, charge pun sama dengan rho v dv. Okay, masih ingat rho v charge? Charge ada sebiji. Tengok balik, anda mungkin sudah lupa. Kita punya peta minda. Ada 4 jenis charge. Biji, sebaris, sekawasan, seisi padu. Ini akan menghasilkan seorang charge. Rho S, rho L, rho V. Okay, so in case yang ini kita adalah menggunakan isi padu rho V. Kenapa? Sebab kita sekarang ada satu isi padu permukaan tertutup. Okay, so ada charge di dalam. So rho V kamerkan dengan hasil jumlah isi padu tersebut. Ini adalah jumlah isi padu, jangan ditipu olehnya. Cikgu kameran selalu tak beritahu anda kan apa gunanya kameran, jumlah isi padu. Okay, kameran jumlah isi padu, okay, terhadap rho V adalah sama dengan Q enclosed. Okay, so bila kita samakan kedua-dua belah ni, okay, samakan kepada kedua-dua belah ni, dapati bahawa ini this one compare with this one, ada perbezaan tak?
Kameran ada B ada dV sama. Kita dapati bahawa divergence of T ni, divergence of T ataupun del dot product dengan electric field in density adalah sama dengan rho v. Ini dibaca sebagai divergence dot adalah divergence of T, divergence ayat ni, divergence of T is equivalent to the charge enclosed. Rho v adalah ketepatan charge per isi padu. So, divergence of T is equivalent to the charge enclosed. Maksudnya kita punya charge ini adalah bersifat divergence. Right? Okay, charge, electric charge is diverging. Diverge, sesuatu mencapar. Okay, so this is divergence. Okay, so ini adalah Gauss law. Cuba anda try to understand. Sekejap. Untuk menggunakan Gauss law ni, dia ada beberapa syarat-syarat yang anda kena make sure supaya sebelum anda guna Gauss law ni. So yang pertama adalah yang kita tadi cuba skip adalah symmetrical charge distribution axis. Dia mesti ada symmetrical charge. Contohnya dia adalah dalam bentuk sphere. Okay, so anda potong, dia ada symmetry warna hijau, potong sini symmetry, so dia ada symmetry. Okay, dia mesti ada symmetry at some point. Okay, kalau kita punya case adalah satu cylinder, let's see, it's a cylinder. Okay, contohnya ini adalah satu wire, maka kalau kita potong, dia akan symmetry kiri kanan. Kalau kita potong sini, dia akan symmetry atas bawah. Okay, kalau kita punya case ni adalah sphere, bukan bulatan, sphere. Kalau kita punya case adalah satu bongkar segi 4, maka kita boleh cuba potong tengah, kiri kanan sama, potong atas bawah, dia akan sama juga. So ini adalah symmetry, ini adalah symmetry, ini adalah symmetry. Kalau satu ulas durian, adakah dia simetri? Ini adalah satu ulas durian. Adakah dia simetri? Tak simetri ya. Maka bila dia tak simetri, anda tak boleh pakai Gauss law untuk mengira menggunakan Gauss law. Okay, so ini adalah dia punya syarat dia, condition that you have to follow. Okay, so dia punya flow dia ialah, ini adalah flow, dia punya tata cara adalah buat satu mathematical closed surface ataupun Gaussian surface yang kita punya tudung saji ni. Ingat tudung saji. Okay, nak macam mana construct tudung saji? Construct satu tudung saji sama dengan dia punya charge. Okay, construct satu tudung saji sama dengan dia punya charge. So kalau dia punya Gaussian surface, kalau dia punya charge berbentuk sphere, tak cantik, sphere, maka anda buatlah satu Gaussian surface yang juga sphere. Ini adalah closed surface 3D, bayangkan dalam bentuk 3D. Kalau anda punya case adalah satu segi 4, okay, maka you also go and create satu segi 4 punya Gaussian surface. Sama, kalau anda punya case adalah satu wire, anda create lah satu Gaussian surface.
yang juga sama dengan dia. So Gaussian surface create satu Gaussian surface yang sama dengan kita punya, jangan letak kita punya, dengan bentuk charge, sama dengan bentuk charge kita. So ini adalah kita punya charge, line charge. Ini adalah kita punya charge, ini adalah kita punya charge, ini adalah kita punya charge. Okay, so ini adalah kita punya charge. So ini adalah kita punya Gaussian surface, GS. Gaussian surface. Ini adalah Gaussian surface. Kita punya tudung saji. Okay, construct the Gaussian surface that is the same as the bentuk charge dia. Okay, itu adalah dia punya tata cara ataupun first step. Okay, the surface chosen must be that D is normal ataupun tangent kepada surface. Okay, apa binatang ini? Ini kalau cikgu tak terang, anda baca pun tak tahu apa binatang itu. Ambil satu contoh di mana kita punya case kita adalah satu bongkar. Ini adalah kita punya charge. Rho V dalam isi padu so this one O is rho V. Okay, so kita punya rho V, kita punya cikgu kata construct satu surface yang sama dengan kita punya, okay, sama dengan kita punya charge, iaitu dalam case ini adalah bentuk Cartesian X, Y, Z. Syarat pertama yang dia katakan bahawa D yang keluar disebabkan oleh kita punya charge ini, contohnya ni, cikgu hanya lukis beberapa contoh saja. D yang keluar daripada kita punya surface charge ini mesti adalah sama, ada dia tangent ataupun normal kepada kita punya surface of Gaussian surface. Ini kita punya Gaussian surface. Ini kita punya D ataupun E yang keluar, sama ada E ataupun D. So di sini bila dia tembus keluar ni, at the moment dia tembus keluar sini, let's say this point, okay, it has to be 90 degree. Mesti tangent 0 darjah ataupun normal 90 degree. Okay, so surface yang anda pilih mesti 90 degree ataupun 0 degree. So in this case, kita punya case adalah Cartesian, maka kita dapati bahawa E and D yang keluar adalah berserenjang dengan kita punya Gaussian surface. So ini adalah normal. Okay, so this is acceptable. Surface lain pula, dia kena make sure semua surface sama. Ini pun 90 darjah, ini pun nanti 90 darjah, ini pun nanti 90 darjah. Kalau dia tu bawah tu, dia pun 90 darjah. Okay, dia pun 90 darjah. Okay, either ini ataupun ini. When D is normal to the surface, okay, bila D adalah normal kepada surface, D.ds adalah sama dengan D.ds. Apa itu? Okay, maksudnya ialah D akan keluar menerusi permukaan tersebut. D akan menembusi keluar ke permukaan tersebut. Bayangkan dia akan cucuk masuk, tembus keluar ke permukaan tersebut.
Okay, bila dia adalah normal, dia akan tembus melalui permukaan tersebut. Bila T adalah tangent, okay, ini adalah satu permukaan, D bergerak macam ini, okay, maka tak ada benda keluar daripada sini. Logikan, kalau D adalah berbentuk macam ni, permukaan adalah di tepi, dia tak akan keluar melalui permukaan ini kan. So D.ds, D yang keluar ke ds, maksudnya okay, D.ds adalah sama dengan kosong, nothing is coming out. Okay, so dia dua saja. Kenapa dia nak buat macam ni? Sebab dia nanti untuk pengiraan Gauss law dia menjadi senang, dia menjadi senang sikit. Okay, take it as it is now. Nanti anda akan tengok macam mana kita buat pengiraan melalui Gauss law. Okay, so ini mesti ada symmetric. Surface yang kita pilih mesti ada symmetry dan mempunyai sifat-sifat sama dengan kita punya charge. So ini balik kepada kita punya this case, okay, dia mesti ada sifat-sifat sama. So kalau surface macam ini, sifat-sifat sama dengan charge punya isi padu. Sifat ni sama dengan ini, sifat ni sama dengan ini, sifat ni sama dengan ini. Okay, so kita nanti tengok apakah application untuk Gauss law, macam mana kita menggunakan Gauss law.